Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Natasha binti Zulkarnain. Dan nama saya Nur Fazliana binti Zainuddin. Hari ini kami akan membentangkan tajuk yang diberi iaitu huraikan peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB dalam menyelesaikan krisis di seluruh dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB ditubuhkan pada bulan Oktober 1945. Matlamat utama penubuhan PBB adalah memelihara keamanan dan keselamatan sejagat. PBB juga memainkan peranan menyelesaikan konflik antarabangsa secara aman tanpa penggunaan kekerasan. Sejak awal penubuhan hari ini, PBB telah memberikan banyak sumbangan yang amat besar dalam memelihara keamanan dan kesejahteraan masyarakat di dunia. Peranan yang pertama adalah masalah pelarian. PBB juga memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah pelarian. Pada peringkat awal, PBB telah menubuhkan International Refugee Organisation (IRO) bagi menempatkan semula, menghantar semula dan memberi perlindungan kepada lebih 1 juta pelarian. Bagi mengatasi masalah pelarian, PBB mengadakan rundingan diplomatik bagi menempatkan pelarian di negara-negara tertentu. Pada tahun 1952, UN High Commissioner for Refugee iaitu UNHCR ditubuhkan untuk menangani masalah pelarian dengan lebih berkesan. Pada bulan Mac 1992, PBB telah melancarkan program penempatan semula 375,000 pelarian Kemboja melalui penubuhan United Nations Transitional Authority in Cambodia. Peranan yang kedua ialah dasar apartheid. Pada tahun 1962, Majlis Perhimpunan Agung PBB menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menangani masalah apartheid, iaitu amalan menyisihkan kaum kulit hitam daripada kaum kulit putih. PBB menyarankan semua negara anggota PBB memutuskan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan. Pada tahun 1963, Majlis Perhimpunan Agung meluluskan pengisytiharaan pembasiman segala bentuk diskriminasi ras. Peranan yang ketiga pula ialah menangani konflik antarabangsa. Majlis Keselamatan PBB memainkan peranan dalam menyelesaikan konflik dengan aman. Pada tahun 1946, Majlis Keselamatan berjaya mengundurkan tentera Soviet Union dari utara Iran. Pada tahun 1956 pula, Majlis Keselamatan berjaya menyelesaikan krisis terusan Suez. Menjelang tahun 1960 hingga 1962, PBB menghantar pasukan pendamai ke wilayah Kongo. Pada tahun 1964 sehingga 1974, PBB juga memainkan peranan dalam mengawal persengketaan di Cyprus daripada merebak. Seterusnya adalah bantuan kewangan dan ekonomi. Yang pertama, membantu negara mangsa perang. PBB memberi sumbangan dengan membantu negara-negara mangsa perang selepas Perang Dunia Kedua. PBB melalui agensinya, Program Bantuan dan Pembangunan Semula PBB iaitu UN Relief and Rehabilitation Administration telah membantu negara-negara ini. Pada peringkat awal, usaha PBB ini tertumpu kepada negara-negara sekutu blok barat. PBB juga turut membantu negara-negara mangsa perang di Asia, Timur Jauh, Amerika Latin dan Afrika. Agensi PBB yang memainkan peranan dalam menyalurkan bantuan kepada mangsa peperangan adalah FAO, UNICEF dan WHO. PBB memberikan bantuan perkhidmatan kebajikan kepada mangsa peperangan bagi memastikan kualiti kehidupan masyarakat terpelihara. Yang kedua ialah pembangunan negara mundur. PBB menyediakan pinjaman untuk pembangunan bagi negara-negara mundur dengan menubuhkan International Development Association sebagai gabungan Bank Dunia. International Development Association diberi kuasa untuk membiayai projek yang memberi sumbangan kepada kemajuan wilayah.
Majlis Ekonomi dan Sosial memainkan peranan dalam mengumpul data tentang kemajuan sosial dan ekonomi antarabangsa. Data yang dikumpulkan digunakan dalam perancangan dan pelaksanaan projek pembangunan di negara-negara membangun. Peranan yang lain pula merupakan perebutan pulau. PBB berusaha menangani isu perebutan pulau agar ketegangan antara negara yang terlibat dapat dikurangkan. PBB memainkan peranan dalam isu tuntutan kepulauan Spratly oleh China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia. PBB menyelesaikan masalah tersebut dengan melaksanakan Undang-Undang Laut yang diluluskan oleh Majlis Perhimpunan Agung pada bulan November 1994. Perlumbaan senjata. PBB juga berusaha mengawal perkembangan persenjataan moden yang mengancam keselamatan dunia. PBB mengambil langkah untuk menyekat penggunaan senjata nuklear dan senjata kimia yang meninggalkan kesan buruk terhadap mangsa perang. Antara kejayaan yang dicapai oleh PBB ialah: yang pertama, mempengaruhi Soviet Union dan Amerika Syarikat untuk mengundurkan peluru berpandu masing-masing dalam krisis di Kuba. Yang kedua, PBB berjaya mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan Iran-Iraq untuk mencapai gencatan senjata. Yang terakhir, PBB mengenakan sekatan ekonomi dan menghentikan bantuan kewangan kepada Pakistan kerana menjalankan ujian bom nuklear semasa persengketaan antara India dan Pakistan untuk merebut wilayah Kashmir. Kesimpulannya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB berjaya mempertahankan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dunia dengan berkesan. PBB berjaya mengambil langkah-langkah yang berkesan bagi menangani konflik yang melibatkan negara-negara anggota. Sekian, terima kasih.